Hai, Assalamualaikum. Ju nak tanya ni, macam mana kita nak beri kesan yang lebih baik dengan orang yang baru kita jumpa? Macam mana kita nak jalinkan hubungan yang baik dari masa ke masa dengan orang yang baru kita jumpa? Macam mana? Jadi salah satu cara yang boleh Ju bagi, cara yang mudah lah yang boleh kita buat adalah menepati masa. Be where you are supposed to be when you are supposed to be there. Cakap memang senang kan daripada buat. Tapi saya faham lah, masing-masing, kebanyakan daripada kita ada kehidupan sendiri. Kita ada kelas, kita ada kerja, kita ada meeting, kita ada misi nak selamatkan dunia dekat bilik rahsia kan. Jadi bukan tugas yang mudah untuk catat jadual dengan sempurna lah. Jadi hari ni Ju nak share sikit tentang kalender. Perkataan yang saya suka sebut sebagai sistem produktiviti. Ju akan ajar cara nak atur kalender ni supaya kalender ni berguna untuk kita. Bukan kita ada kalender sia-sia je kan, kita nak capai tujuan. Jadi Ju akan bagi 3 peraturan. Okey. Yang pertama, sediakan kalender dengan cara yang sesuai dengan korang. Yang kedua, tuliskan aktiviti dan maklumat yang relevan tentang aktiviti tersebut. Yang ketiga, dapatkan maklumat dari kalender pada waktu yang tepat. Okay, so 3 peraturan ni Ju akan terangkan lah dengan lebih details, insyaAllah. Okay, jom. Okay, jom kita mulakan dengan peraturan nombor 1. Sediakan kalender dengan cara yang sesuai dengan korang. So, kita pilih sistem kalender yang macam mana. Orang akan tertanya-tanya lah, persoalan yang selalu kita fikir. Nak kalender fizikal ke digital? Kalau jawapan digital, aplikasi kalender apa yang terbaik? Kalau dalam dunia fitness, ada satu pepatah ni, the best workout program is the one that you will actually stick to. Contoh, skipping. Semua nak buat senaman skipping. Seorang buat skipping, semua nak skipping. Seorang berbasikal, semua orang nak ikut berbasikal kan. Jadi bila kita nak skipping, dia tak akan berguna kalau kita tak rasa, kita tak menikmati, ataupun kita tak ada masa untuk skipping tu. Jadi benda tu tak akan berguna. Kalau kita rasa kita minat berbasikal, so berbasikal lah, tak payah skipping. Macam tu. Jadi perkara yang sama untuk kalender ni, fizikal ke digital. Yang terbaik adalah yang sebenarnya yang korang guna dan korang ikut. Jadi sekarang, kalau saya secara peribadi, Ju suka guna physical, buku planner ataupun desk calendar. Ju suka physical punya. Sebahagian kawan-kawan Ju ada yang pakai Google Calendar, dan ada juga lebih suka Apple Calendar. Syarikat Ju ni, dia guna satu apps iaitu Master Task. Jadi supervisor akan beri task melalui apps tu. Jadi saya akan setiap hari saya akan tengok lah supervisor saya bagi task apa hari ni. So just berpandukan benda tu dah saya buat kerja. Kalau orang-orang lama, dia masih berpegang pada kalender dinding. Tapi tak apalah, tu sesuai dengan dia kan. Apa saja pilihan, semua sama, semua betul. So boleh je guna digital ke fizikal. Okay. Sebab kalender ni sebagai boleh kata sebagai barang peribadi kita lah. Ia berfungsi sebagai sumber peristiwa hidup kita. Betul tak? Sebab kalender ni kita catat apa yang kita buat kan. Betul tak? Jadi seperti yang saya cakap tadi, buku planner kan saya punya pilihan peribadi saya lah kan, buku planner secara fizikal. Sebab dia colourful, saya boleh guna penanda, pen, highlights. So dia jadikan kalender saya macam estetik gitu. Saya lebih suka menulis, sebab menulis ni buatkan saya lebih ingat. Kita masuk kepada peraturan nombor 2. Tuliskan aktiviti dan maklumat yang relevan dengan aktiviti tersebut. Kita start buat jadual waktu untuk capai matlamat kita. Sama ada contoh nak masak makan malam
nak masak apa. Bila kita buat jadual, kita akan hilangkan rasa ragu-ragu kita, rasa kabur-kabur kita. Perasan tak, banyak kali je kita berusaha nak buat perkara yang kita tahu benda tu baik, tapi kita banyak rasa ragu-ragu, banyak kabur, banyak tak yakin. Jadi kita buat jadual, kita masukkan ke dalam kalender. I wanna be beholden to my past self, and I'm adding some specificity to this goal. Kita be specific kita punya goal. Kita pegang kisah lama kita dan kita perbaiki lagi. Seterusnya, peraturan nombor 3. Dapatkan maklumat dari kalender pada waktu yang tepat. Saya ada 2 petua besar. Yang pertama, periksa kalender anda setiap hari. Check your calendar every day. Petua yang sangat mudah tapi ramai orang tak buat. Banyak mana pun aktiviti tu, dia tak menjadikan kalender tu berguna. Tapi dia akan jadi berguna bila kita buat dan kita ikut. Bangun pagi, check kalender. Jadikan sebagai rutin pagi. Pagi-pagi tu dah nampak bayangan dah apa yang nak buat hari ni. Yang kedua, set up notifications. Kalau guna aplikasi kalender digital, korang boleh set up notification untuk ingatkan korang. Sangat mengesyorkan lah untuk guna petua ni, terutama untuk perkara yang sangat penting. Contoh, interview, exam, tarikh-tarikh penting tu perlulah ada notifikasi supaya kita tak lupa. Ramai orang, dia meremehkan berapa lama masa yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu. Ada orang list je apa yang dia perlu buat hari ni, tapi dia tak target masa untuk setiap aktiviti. Contoh kita kata, saya akan buat dalam masa 1 jam. Tapi kadang-kadang, kita perlukan lebih dari 1 jam sebenarnya. Betul kan? Pernah mengalami tak? Masa selalu lebih. Jadi, apa yang kita boleh buat ialah menggunakan fudge ratio. Buat anggaran awal, berapa lama masa yang diperlukan. Lepas tu, korang darab dengan 1.5. Contoh kan, anggaran awak untuk bersiap-siap nak pergi kerja. Perempuan kan banyak benda nak kena siap kan. Contohlah katakan 30 minit kita nak bersiap. Jadi darab dengan 1.5 akan jadi 45 minit. So, tu target masa kita, 45 minit. Bukan anggaran masa je yang boleh kita buat, anggaran hari pun boleh. Contoh, sambutan hari jadi. Kita nak sambut birthday kawan kita. Kita perlukan masa nak cari hadiah, nak cari tempat, apa-apa je lah kan kita nak prepare sebelum tiba hari jadi tu. Itu kan makan masa, jadi buat anggaran hari untuk siapkan. So, kita dah sampai penghujung video. So, kita nak recap balik apa yang kita belajar hari ni. Sediakan kalender awal-awal yang sesuai dengan diri korang. Boleh jadi digital, boleh jadi fizikal. Semua okey. Okey? Tulis semua aktiviti yang korang buat dalam kalender. Lepas tu, check kalender setiap hari. Jadikan sebagai rutin harian, rutin pagi. Set up notification supaya ada banyak masa nak prepare. So, itu saja daripada Ju. Thanks for watching. Hit that like button for the algorithm if you enjoyed this video and found it helpful. And I will see you in the next one. Bye. Assalamualaikum.